Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar Ashraf bin Kamal Zaman. Nama matrik saya adalah 14 dan 20 F1004 kelas dan 1. Saya adalah pelajar di Politeknik Limau Melaka. Saya akan berkongsi dan menghuraikan tentang tragedi kebakaran yang berlaku di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang terjadi pada 14 hari bulan 9 2017. Kejadian tersebut berlaku pada 14 September 2017, iaitu pada 3 tahun yang lalu pada jam 5.10 pagi berlokasi di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia. Kematian yang dicatatkan di dalam kes ini adalah seramai 23 orang yang meninggal, 5 orang tercedera dan terdapat 7 orang suspek di dalam kejadian ini. Daripada kejadian ini, saya menganalisis penyebab pembakaran sengaja ini berlaku adalah kerana yang bermula daripada ejek-ejekan sesama pihak suspek dan penghuni tahfiz kerana terlihat suspek menghisap dadah. Lalu suspek berkenaan berasa tidak puas hati dan ingin membalas dendam. Kebakaran yang berlaku di tahfiz ini juga berpunca daripada tong gas dan petrol. 2 orang suspek telah mencuri 2 tong gas dan meletakkan tong gas tersebut yang telah dicucuk muncung gas tersebut dengan menggunakan lidi agar gas dapat keluar dan menghalalkan muncung tong gas tersebut ke arah pintu masuk asrama. Suspek juga menggunakan minyak petrol dan mencurahkan minyak tersebut dari pintu masuk asrama hingga ke bawah dan menyalakan dengan pemati api. Sebagai pegawai keselamatan negeri, langkah pertama yang akan dilakukan bagi mengendali rancangan keselamatan kebakaran adalah memastikan setiap bangunan atau sekolah seperti tahfiz mempunyai ciri-ciri khas seperti tanggal kecemasan dan kuasaan lapang bagi memastikan para penghuni di bangunan tersebut dapat menggunakan kemudahan tersebut bagi menyelamatkan diri mereka jika terjadinya sebarang kebakaran yang tak dapat dikawal. Langkah seterusnya, memastikan setiap aras di bangunan mempunyai alat pemadam api dan hos air serta loceng kecemasan. Langkah ketiga, kami menyediakan dana bagi bangunan yang tidak mencukupi bajet untuk membeli alat pemadam kebakaran. Saya juga telah mengambil inisiatif untuk naik taraf rancangan keselamatan kebakaran dengan memasang dan menggunakan alat pengesan asap atau haba yang lebih canggih dan efisien yang dapat mengesan jika terjadinya kebakaran dengan lebih cepat. Kita juga akan menggunakan papan tanda larangan merokok di bangunan tersebut agar kita dapat mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Kita juga akan menubuhkan organisasi dan jawatan kuasa pasukan keselamatan kebakaran yang akan menilai semua bahaya dan punca kebakaran seperti bahan, prosedur. Organisasi ini juga akan mengadakan latihan kebakaran sebanyak sekali sebulan. Keadaan darurat adalah kejadian atau situasi yang berlaku di luar ruang lingkup operasi normal yang memerlukan tindak balas dan sumber yang cepat untuk melindungi kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan orang atau untuk mengatasi kerosakan harta benda dan alam sekitar. Okey, seterusnya apa yang dapat saya belajar daripada insiden ini adalah pihak yang mengendali sekolah tahfiz ini mestilah peka terhadap ciri-ciri keselamatan seperti alat-alat keselamatan dan alat pemadam kebakaran yang berada di bangunan tersebut bagi memastikan kejadian yang tidak diingini dapat dihindari seperti kebakaran yang dapat merenggut banyak nyawa. Bagi segi struktur bangunan pula haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang dapat memastikan penghuni ataupun pengguna di bangunan tersebut dapat melindungi atau menyelamatkan diri daripada kejadian seperti kebakaran di bangunan tersebut, seperti menyediakan tanggal kecemasan dan kawasan lapang agar penghuni dapat menyelamatkan diri. Selain itu, latihan kecemasan dan latihan kebakaran amat penting dan perlu dilakukan di mana-mana tempat untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya kebakaran yang berpotensi terjadi di mana-mana sekalipun. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pusing.